Ini bab isy'ar, menandakan binatang kurban dengan melukakan bonggolnya. Isy'ar itu maknanya melukakan bonggol unta sebagai tanda kepada binatang kurban ataupun hadyu yang akan dibawa ke Mekah. Wa taqlidihi, dan menggantungkannya dengan kalung pada ketika ihram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur di Dzul Hulaifah, kemudian dia meminta untanya, fa asy'araha fi safhati sanamiha al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengisy'arkannya, yakni melukakan di sebelah papan bonggol sebelah kanan. Maknanya di papan bonggol tu gitu, sebelah balik kanan dia lukakan sedikit. Wasalatad dam, dan dia menyapu darah. Wa qalladaha na'lain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pada leher unta itu na'lain, dua selipar, yakni sepasang selipar dia kata. Thumma rakiba rahilatahu, kemudian dia menaiki rahilahnya, kenderaannya. Bila kenderaannya, untanya itu membawanya di Baidah, ahalla bil haji, dia pun ihlal haji. Ihlal haji yakni melaungkan haji, labbaik hajjan, mengatakan begitu, melaungkan sebagai tanda apa yang dia akan kerjakan itu, ibadat apa yang akan dia kerjakan. Serupa dengan tadi juga, cuma dalam sanad ini satu lagi ni dia kata, Ibnu Abbas kata, sesungguhnya Nabi Allah SAW bila datang ke Dzul Hulaifah, dia tidak berkata, dalam riwayat ni dia tidak sebut Nabi SAW bersembahyang zuhur. Itu beza dengan riwayat yang pertama tadi. Ini pula tajuk yang lain pula, kata orang kepada Ibnu Abbas, apakah fatwa yang telah menyebabkan orang tersangkut hati ataupun terpaut dengannya? Apa ni fatwa ni? Menyebabkan orang terpaut hati ataupun orang, ini ada beberapa bentuk bacaan, tasyaghabat, lepas tu tasya'abat pun ada juga dalam setengah-setengah riwayat, yang menyebabkan orang ni jadi berpecah-pecah, tidak sependapat. Kalau tasya'abat, kalau tasyaghafat, membuatkan hati orang terpikat, membuatkan hati orang menurutlah. Atau tasyaghabat, kalau dia kata tasyaghabat, membuatkan orang ni riuh rendah, geger, syarab, membuatkan orang geger. Apakah fatwa yang membuatkan orang ni bising ataupun riuh rendah? Kalau tasya'abat bin nas, apakah fatwa yang membuatkan orang ramai tidak sepakat atau tidak sekata? Tasya'abat daripada syu'ab, yang pecah-pecah. Ini riwayat daripada Qatadah, katanya saya berkata kepada Abu Hassan Al-A'raj, saya mendengar Abu Hassan Al-A'raj berkata, ada seorang lelaki dari Bani Hujaim berkata kepada Ibnu Abbas, apakah fatwa yang telah membuatkan orang terpaut hati? Ataupun ini syak perawi lah, sama ada dia kata perkataan tasyaghafat atau tasyaghabat. Apakah fatwa yang telah membuatkan orang tasyaghabat, bising ataupun geger? Yaitu sesiapa yang bertawaf di Baitullah faqad halla, sesungguhnya dia telah halal, yakni dia telah boleh membuka ihramnya. Faqala, fatwa tu Ibnu Abbas lah, fatwa dia lah. Faqala, Ibnu Abbas pun berkata, itu adalah sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, wa in raghimtum, walaupun kamu tidak suka pun, walaupun kamu tak suka. Diriwayatkan daripada Qatadah daripada Abi Hassan, katanya dikatakan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya perkara ini, masalah ini qad tafashshara bin nas, telah pun geger
membuatkan orang bising. Ayat itu man tafa bil bait, sesiapa yang bertawaf di Baitillah faqad halal tawaf umratun. Maka tawaf itu sudah halal lah, sebagai umrah. Yani boleh selesai dah. Yani boleh buka ihram dah. Faqala Ibnu Abbas pun berkata, itu adalah sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Wa in raghimtum atau raghamtum, walaupun kamu tidak setuju, walaupun kamu tidak suka. Yang seterusnya riwayat daripada Atha, katanya Ibnu Abbas selalu berkata, ini mengeluarkan pendapat dia. Dia berkata, tiada seorang haji yang bertawaf, seorang yang mengerjakan haji yang bertawaf di Baitullah, ataupun orang yang bukan mengerjakan haji bertawaf di Baitullah, melainkan dia telah halal. Bila saja orang yang mengerjakan haji itu ataupun bukan orang yang mengerjakan haji bertawaf di Baitullah, dia terus halal. Jadi boleh buka ihramnya, kata Ibnu Abbas. Inilah fatwa dia. Qultu li Atha, saya pun berkata kepada Atha, yang perawi Ibnu Jurayj ini, kata kepada Atha, dari mana dia berpendapat begitu? Dia faham macam mana, dari mana ni dia ambil ni? Qala, kata Atha, dia ambil dari firman Allah Ta'ala, thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat ataupun masa bukanya, masa halalnya, iaitu ilal baitil atiq, bila sampai kepada baitil atiq, yani bila sampai kepada Baitullah. Masa buka ihram tu, ihram haji ke atau ihram apa, iaitu bila seseorang itu sampai di Baitul Atiq, yang di Kaabah. Qala, kata perawi ini, saya pun berkata, fa inna dzalika ba'dal mu'arraf. Ini Ibnu Jurayj berkata, itu selepas daripada seseorang itu berada di Arafah. Maksudnya thumma ma'illuha ilal Baitul Atiq itu selepas daripada berada di Arafah, lepas tu pergi tawaf ziarah ataupun tawaf ifadah, selepas tu barulah buka. Faqala, dia pun berkata, yakni Atha kata, Ibnu Abbas selalu berkata, ia yakni halal itu selepas mu'arraf, selepas seseorang berada di Arafah, dan sebelumnya. Kedua-dua sekali, bukan selepas saja, sebelum pun boleh. Kalau tak pergi ke Arafah lagi pun, bila saja selesai tawaf itu sudah halal dah. Wa kana ya'khudhu dzalika, dan dia memahami perkara ini daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat supaya membuka ihram dalam haji wada'. Bila sahabat-sahabat tu lepas tawaf lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka ihram tu, dia faham situ. Ini bab keharusan menggunting rambut. Untuk mu'tamir, orang yang melakukan umrah, dan tidak wajib mencukur rambutnya. Dan elok cukur rambut itu ataupun gunting itu pada ketika di Marwah. Jadi seorang yang buat umrah tu berada di Marwah, ini selepas dia bersa'i akhir sekali berada di Marwah, ketika itulah dia bergunting ataupun bercukur itu, bagi orang yang melakukan umrah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Tawus, katanya Ibnu Abbas berkata, Muawiyah berkata kepadaku, kamu tahukah bahawa akulah yang telah menggunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunting sebahagian dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Marwah tu dengan mishqas, dengan gunting yang diambil daripada mata anak panah. Mata anak panah tu dia tajamkan, lepas tu dibuat gunting dengan hak itulah mishqas. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, yang dikata Ibnu Abbas, saya fikir ini hanya menjadi hujah menentang pendapat, hujah yang tidak menyokong kamu, tetapi hujah menentang kamu. Saya fikir ini, apa yang kamu sebutkan ini hanya menjadi hujah ke atas kamu, ini hujah yang menentang kamu, bukan menyokong kamu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan menceritakan kepadanya, katanya, saya telah menggunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mishqas, dengan guntingan lah, wahwa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Marwah. Ataupun dia berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam digunting rambutnya dengan mishqas ketika mana dia berada di Marwah.
Babu jawazit tamattu' fil hajj wal qiran. Ini bab keharusan melakukan haji tamattu'. Melakukan tamattu' dalam haji dan qiran. Melakukan apa nama ni, perkara-perkara yang menyeronokkan lah dalam haji dan qiran. Ini boleh melakukan haji tamattu' dan qiran lah, maksudnya begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melaungkan haji, yakni dengan ihlal haji lah. Nasruhu tu kami ihlal haji. Yakni kami kata labbaika hajjan atau labbaika bihajjin atau labbaika bihajjatin. Boleh belaka lah tu. Kami betul-betul melaungkan ihlal haji lah. Bila kami sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menjadikannya, yakni menukarkan haji itu kepada umrah, kecuali orang yang membawa bersamanya binatang kurban. Bila tiba hari tarwiyah, kami pun pergi ke Mina. Kami pun ihlal haji ketika itu. Ketika itulah ihlal haji. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri lagi seperti itu juga. Qadimna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami meneriakkan ataupun melaungkan ihlal haji. Hajilah kami mengihlal haji. Kami kata labbaika bihajjin ataupun labbaika bihajjatin. Riwayat daripada Abi Nadrah, katanya saya berada dekat Jabir bin Abdullah, tiba-tiba mari satu orang. Dia pun berkata, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih pendapat tentang dua muta'ah ini. Jabir berkata, kami melakukan kedua-duanya ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar melarang kami daripada kedua-duanya. Kami tidak lagi kembali melakukannya. Kami tidak lagi melakukannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu wa Ali, telah datang dari Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, engkau ihlal bagaimana? Engkau ihlal apa? Dia kata, saya ihlal dengan ihlal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah tidak ada bersama saya ini hadiyu, tentulah saya buka ihram. Yang seperti mana saya suruh kamulah. Satu lagi sanad ini, la halal tu tadi la ahlal tu, ni la halal tu lebih kurang makna dia serupa lah, saya halal lah. Jadi ini dia tiga orang ni, Yahya bin Abi Ishaq, Abdul Aziz bin Suhaib dan Humaid, semua mereka ini mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihlal dengan kedua-duanya sekali, yakni ihlal haji dan umrah. Dia kata lagu mana? Labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Dua-dua dia sebut. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran. Dalam riwayat yang satu lagi daripada Anas juga, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata labbaika umratan wa hajjan. Humaid berkata, saya dengar Anas Anas sebut, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata labbaika bi umratin wa hajjin. Boleh belakang tu. Hak tu lah maksudnya. Lafaz saja berlainan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, Ibnu Maryam pasti akan ihlal haji ataupun umrah di Fajr Rawha, ataupun Ibnu Maryam pasti akan melakukan kedua-duanya sekali, ini haji dan umrah. Kapuh lah kita kata, kapuh, akan kapuh kedua-duanya, akan buat kedua-duanya. Kemudian beberapa sanad selepas itu sama jugalah isi dianya. Kemudian bab menerangkan bilangan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa baginda melakukan umrah itu, berapa kali dan bila. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan umrah 4 kali semuanya dalam bulan Zulqa'dah, kecuali umrah bersama dengan hajinya, iaitu pertamanya umrah pada tahun Hudaibiyah tu. Pada tahun ia terhenti ataupun terhalang di Hudaibiyah untuk meneruskan buat umrah tu, terhalang di situ, itu dikatakan minal Hudaibiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun pada bulan Zulqa'dah tadi tu di Hudaibiyah tu. Yang kedua, umratan minal 'amil muqbil fi Zulqa'dah, pada tahun berikutnya, umrah pada tahun berikutnya pada Zulqa'dah. Yang ketiga, umrah di Ji'ranah, di mana baginda membahagikan harta ghanimah Hunain dalam peperangan Hunain yang diperolehi dalam peperangan Hunain. Itu yang ketiga, pada bulan Zulqa'dah juga. Wa umratan ma'a hajjatihi, dan umrah satu lagi, umrah yang keempatnya bersama dengan hajinya. Itulah 4 umrah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammam, katanya Qatadah menceritakan kepada kami, katanya, saya bertanya Anas, berapa kalikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji? Dia kata hanya sekali sahaja. Dan dia umrah 4 kali. Kemudian dia menyebutkan seperti hadis Haddab tadilah. Kemudian riwayat daripada Abi Ishaq, katanya saya bertanya Zaid bin Arqam, berapa kali engkau telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata 17 kali. Qala, kata perawi lagi, Abi Ishaq lagi, Zaid bin Arqam menceritakan kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berperang sebanyak 13 kali. Dan dia mengerjakan haji selepas dia berhijrah hanya sekali sahaja, iaitu haji wada', haji perpisahan itu saja. Abu Ishaq berkata di Mekah ada lagi dia buat yang lain, yang ini semasa di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah tu ada juga dia buat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya saya bersama Ibnu Umar sedang bersandar ke dinding rumah Aisyah. Saya benar-benar mendengar dia sedang gosok gigi. Dia sedang gosok gigi dalam rumah dia tu, saya dengar dia duk gosok gigi atas stand. Bunyilah suara dia. Qala faqultu, kata ni Urwah bin Az-Zubair, saya pun kata, wahai Aba Abdurrahman, yani ini kunyah kepada Ibnu Umar, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan umrah pada bulan Rajab? Ibnu Umar kata ya. Faqultu, saya pun berkata kepada Aisyah, ai ummata, oh ibuku, dia kata ma, dia panggil ma lah. Ala tasma'in ma yaqul Abu Abdurrahman, tak dengar kau ni apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman ini, Ibnu Umar ini? Aisyah pun tanya, apa dia kata? Saya pun kata, dia cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan umrah pada bulan Rajab. Aisyah pun berkata, semoga Allah mengampuni Abi Abdurrahman, demi hidupku tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah pada bulan Rajab. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan mana-mana umrah pun, melainkan dia kan ada sekali. Ibnu Umar tu kan ada sekali. Qala, kata perawi ni, wa Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar, Urwah bin Zubair lah cerita, Ibnu Umar dengarlah apa yang Aisyah kata. Fama qala la wala na'am, dia tidak kata la dan dia tidak kata na'am, dia diam saja. Dia diam saja. Diriwayatkan daripada Mujahid, katanya saya dengan Urwah bin Az-Zubair masuk ke dalam masjid. Rupa-rupanya Abdullah bin Az-Zubair sedang duduk dengan menyandarkan belakangnya ke rumah Aisyah. Ketika itu orang-orang sedang bersemayang duha di masjid. Kami pun bertanya dia tentang semayang mereka itu. Dia berkata bid'ah. Faqala lahu Urwah pun berkata kepadanya, wahai Aba Abdurrahman, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah? Faqala, dia pun kata 4 kali. Salah satunya pada bulan Rajab. Kami tidak mahu, kami tidak sukalah nak mendustakannya, nak menjawab kata-katanya itu. Kami dengar pada ketika itu, dan kami dengar Aisyah sedang berus gigi dalam rumah dia tu.
Urwah pun kata, tak dengar kan ni wahai ummul mukminin apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman. Jadi Aisyah pun kata, apa dia kata? Apa dia cakap? Kata Urwah, dia kata Nabi SAW ni umrah 4 kali, salah satunya pada bulan Rajab. Aisyah pun berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Rasulullah tidak melakukan umrah melainkan dia ada sekali bersamanya. Dia tu ada sekali kan. Dia tidak pernah melakukan umrah pada bulan Rajab, tidak pernah. Baiklah. Itulah beberapa bab yang kita baca pada malam ini. Yang pertamanya bab isy'ar hadi, isy'ar hadi. Apa makna isy'ar? Apa ni, membuat tanda. Isy'ar, syiar tu makna tanda, lambang. Isy'ar membuat satu lambang, satu tanda. Tapi tanda ni bukan tanda mana-mana tanda, tidak. Ni istilah lah, istilah. Ambil pisau ataupun lembing, tikar ataupun lukakan, hiris sikit bonggol unta itu. Itulah yang dikatakan isy'ar. Apa tujuan dia buat begitu? Sebagai tanda bahawa unta itu adalah binatang kurban yang sedang dibawa ke Mekah. Sekiranya dia ketinggalan ke, hilang ke apa ke, orang boleh tahulah. Orang tidak akan buat sewenang-wenang terhadapnya. Sekiranya dia jatuh ke, dia rebah ke, sakit ke apa, orang boleh tahu. Sekiranya dikurbankan, katakanlah apa-apa kerana tidak sampai dikurbankan, orang boleh tahu. Ini untuk siapa? Untuk orang buat pergi Mekah ni. Untuk orang-orang fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang miskin sahaja, tidak boleh sewenang-wenang orang makan daging dia. Itulah maksud isy'ar. Taklid di sini maksudnya menggantung sesuatu sebagai tanda di leher binatang yang dibawa sebagai binatang kurban ke Mekah. Itu makna taklid di sini. Jadi buat isy'ar tadi, tandakan iris tadi, ataupun pakaikan kalung tadi ketika mana? Ketika nak start ihram. Ketika mula-mula pakai ihram tu, ketika itulah dibuat. Ini masalah isy'ar. Begitulah. Kita tengok apa yang Imam Nawawi sebut dulu. Dia kata, fa fi hadzal hadis, tidak nak baca semualah, baca semua. Dalam hadis ini terdapat istihbab al-isy'ar, elok mengisy'arkan, menandakan binatang kurban itu dengan melukakan bonggolnya, wa taqlid, dan menggantungkan sesuatu pada binatang kurban minal ibil. Wa bihadza qala jamaahirul ulama minas salaf wal khalaf. Inilah pendapat ulama salaf dan khalaf. Begitulah amalan. Wa qala Abu Hanifah al-isy'ar bid'atun. Ini pula Abu Hanifah mengatakan isy'ar itu, buat lagu tadi itu bid'atun. Sebab apa bid'ah? Li'annahu muthlatun, kerana ia muthlah. Muthlah ni merosakkan rupa asal binatang itu, ataupun menyakiti dia. Itu kata dia. Imam Nawawi mengatakan ini, kata-kata ini menyalahi hadis-hadis yang sahih, yang masyhur berhubung dengan isy'ar. Adapun kata-kata Imam Abu Hanifah bahawa ia adalah muthlah, falaysa kadzalik, tidak termasuk dalam muthlah ini, tidak masuk dalam menyakiti ataupun tidak termasuk dalam menghodohkan kejadian asal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak termasuk. Ini termasuk dalam bab bekam ataupun ambil darah daripada tubuh, ataupun berkhitan, sunat, kita kata kai dan wasam dan lain-lain, termasuk dalam bab tu. Tidak termasuk dalam muthlah ini. Tempat isy'ar ni tempat mana? Mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama salaf dan khalaf, iaitu istihbab elok isy'ar ini pada bonggol kanan. Dia kata, tapi Imam Malik kata istihbab pada bonggol kiri. Imam Nawawi kata hadis ini menolak pendapatnya itu.
Mana tidak sesuai lah hadis ini dengan pendapatnya itu. Lepas tu dia kata taqlidul ghanam, menggantungkan sesuatu di leher kambing, itu adalah mazhab kita dan mazhab ulama sekaliannya dari kalangan salaf dan khalaf, kecuali Malik. Malik mengatakan tidak perlu digantung pada kambing itu apa-apa sebagai tanda, tak perlu. Kemudian dia bagi lagi pendapat Qadhi Iyad. Semua ulama sepakat mengatakan isy'ar saat ni ada pada unta ataupun binatang-binatang yang besar seperti itu, seperti lembu ke atau kerbau ke misalnya, yang besar seperti itu. Adapun kambing, biri, itu tidak. Semua sepakat mengatakan tidak ada isy'ar, melukakan dia itu tidak ada. Sebab apa? Ia adalah binatang kecil dan boleh memudaratkannya. Boleh memudaratkannya, menyebabkan ia sakit dan tak boleh sampai kepada tempat yang dituju. Selain daripada itu, terutamanya kalau biri kalau biri ataupun kibas, bila ditoreh, luka pun tak nampak, dia hilang balik bulu dia, kecuali kena luka akan banyak sangat. Kalau banyak sangat akan memudaratkan dia. Dengan sebab itu sepakat ulama tak ada. Dan Nabi SAW pun tidak pernah buat terhadap kambing ataupun biri ni. Selain itu, dalam hadis ini juga ada isyarat menunjukkan bahawa taklid ataupun gantung sesuatu di leher unta itu pun istihbab juga, elok juga, molek juga. Dengan dua gantung selipar, kau gantung kasut buruk, kau gantung apa-apa kau tali ke, gantung apa lagi kulit ke, ataupun benai yang dipintal ke, boleh belaka lah apa-apa pun. Hadis ini juga menunjukkan boleh naik kenderaan yang dibawa untuk dikurbankan di Mekah tu. Tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ni bukan yang dia toreh tu, hak lain. Dan dia toreh pun tidak semua, seekor saja. Seekor saja dari yang banyak-banyak, seekor. Hadis ini juga menunjukkan bahawa dalam mengerjakan haji ini lebih baik naik kenderaan tu daripada berjalan kaki. Sebab apa? Sebab Nabi SAW naik. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW ihlal haji itu pada ketika berada di Baidah. Begitu juga istihbab ihram pada ketika unta itu berdiri, tidak sebelumnya dan tidak selepasnya. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Baiklah, berkenaan dengan pendapat jumhur ulama itu, salaf dan khalaf itu memang macam tu dah. Cuma apa maksud Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah? Apa maksud? Inilah, daripada ini kita dapat faham ada beberapa bid'ah tu bid'ah yang khilaf. Bid'ah yang khilaf. Satu pihak kata bid'ah, satu pihak yang lain kata tidak bid'ah. Bid'ah khilaf macam ni tak apa, masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Tetapi ada bid'ah yang tak ada khilaf, tentangnya. Kemudian panjanglah kalau nak bincang tentang bid'ah tu, bid'ah dari segi i'tiqad, bid'ah dari segi amalan ke apa, semua tu banyaklah pinjam. Kalau nak bincang tu panjanglah pula. Sekarang ni tidak maksud nak bincangkan hal tu. Selain daripada Imam Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan makruh isy'ar ini. Sebab apa? Sebab dia akan menyakiti binatang, akan menyebabkan binatang itu jadi penat. Baiklah, adakah Imam Abu Hanifah tak tahu hadis banyak ni sehingga dia menafikan? Bahkan dia kata bid'ah pula, bahkan dia kata muslah. Ini merubah kejadian asal yang Allah SWT buat. Hak molek-molek comel-comel tu jadi ubah. Apakah dia tidak tahu? Jawabnya Imam Tahawi jawab. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan ramai lagi, Ibnul Humam dalam mazhab Hanafi, dia jawab sebenarnya Imam Abu Hanifah tidak tolak hadis-hadis ni. Dia terima asasnya. Tetapi apa yang dia bantah, yang dia kata bid'ah dan muslah ini, ialah apa yang dilihat berlaku di zamannya. Jadi orang jahil buat, dia toreh tu kuat sangat sehingga darah tu banyak mengalir dan menyebabkan binatang tu jadi penat.
Binatang tu jadi penat. Tetapi kalau isy'ar dengan arti sikit saja, tak apa tu dia terima. Sampai tidak mencacatkan. Ini dia tidak reti. Dia tahu orang tu dah lah dalam menyakitkan binatang tu. Lepas tu dia naik pula datang tu. Buat naik pula. Pergi ke Mekah. Ini cara tidak kena. Hak itulah yang dibantahnya. Bukan isy'ar itu sendiri dibantah dia. Tidak. Kalau yang melampau macam ini, inilah yang dikatakan muthlah. Yang dikatakan muthlah. Kalau kita kata bersunat lah, sunat ni ambil kulit orang depan tu lah. Tapi kalau nak kau sunat ni ambil kulit habis, papah habis, kulit-kulit lain, itu bukan dia tu. Muthlah dah tu, namanya muthlah. Muthlah ni menghuduhkan kejadian asal yang comel. Kejadian Allah SWT asal yang comel. Itulah yang dikatakan muthlah. Imam Malik juga pernah menggunakan muthlah kepada orang yang misai dia dipapah ataupun dia cukur misai. Bagi Imam Malik tak boleh cukur, makruh. Makruh. Bahkan dia kata bid'ah. Bid'ah ni cukur misai. Imam Malik kata bid'ah. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Ini termasuk yang khilaf jugalah. Termasuk yang khilaf juga. Sebab Imam Malik kata kena tahu misai ni ke mana-mana pun kena tahu. Tak boleh cukur langsung, tak boleh. Dia kata muthlah. Sebab apa? Tak comel. Muthlah ni menyebabkan tak comel. Sepatutnya ada bulu sini, jadi tiba-tiba jadi cukur, tak comel. Tak comel menyebabkan tak comel, itulah yang dikatakan muthlah. Begitu juga ramai ulama-ulama yang menyebutkan cukur kepala kan, tanpa sebab haji gapa-gapa ni lah, budak baru lahir itu lain. Selain daripada tu, kalau tidak sakit apa-apa, cukur kepala saja, dia kata muthlah juga. Ada juga ulama yang menyebutkan itu sebagai muthlah. Artinya menghuduhkan rambut ni comel. Allah SWT buat comel. Bila kita cukur, artinya kita nak buang hak comel. Dia kata muthlah juga. Termasuk dalam muthlah juga, orang macam orang di Afrika kan, dia tahu orang muka dia, alik ni 3, alik ni 2 misalnya, dia tahu orang. Kononnya hatu takut hudus po hatu. Kononnya begitulah, mengikut pahaman karut dia tu. Itu pun muthlah juga. Tak boleh juga muthlah. Menghuduhkan rupa dia, tak boleh. Serupa juga termasuk dalam muthlah juga. Seperti orang mana, Sarawak tu, telinga kan, dia bubur dia nak suruh luah ni telinga ni. Dia tebuk, lepas tu dia bubur benda biar jadi luah lah, comel bagi dia, padahal tak comel. Itu mengubah kejadian Allah yang asal, sehingga jadi huduh. Tapi adalah orang manusia ni tak rupa. Adalah segelintir manusia mana-mana ceruk dunia ni yang anggap comel dah. Sedangkan kalau kita tanya majoriti dalam dunia ni, tak anggap comel tu. Supaya juga di Afrika tu ada satu golongan yang dia ni orang muda, perempuan muda cabut gigi belakang. Rongok tu moleknya bagi dia nya. Rongok tu comel. Ada nak kan? Adalah lagu tu dalam dunia ni, ceruk-ceruk mana. Orang tak kira tu. Tak kira. Kira hak kebanyakan. Hak kebanyakannya nak gigi ada. Hak tu hak comelnya. Tak ada gigi tu tak comel. Cabut gigi tu muthlah orang panggil. Muthlah lah tu. Kemudian banyaklah bentuk-bentuk muthlah ni yang lain ni. Macam itulah. Supaya juga tempat kita dia tak ada. Kalau di India, di Pakistan, orang Islam pun buat juga. Pengaruh Hindu. Muka dia duduk dalam masyarakat tu. Dia tebuk lubang hidung ni. Dia bubuh perhiasan pula kononnya di hidung. Kan? Di hidung tu. Dia bubuh di hidung. Hak ni kadang-kadang anak sendiri tengok ni, nyaya ke budak-budak. Kadang-kadang dia jadi menanuh apa ni, rusak pula. Asalnya macam comel hidung, jadi rusak. Parut pula di hidung. Kenapa? Kerana nak bubuh tu saat ni. Karut belakang itu semua tak ada. Dalam Islam tak ada. Muthlah berlaku. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada huduh, kita tak boleh. Islam tidak benarkan. Kalau membawa kepada huduh. Kalau hak huduh jadi huduh, suruh berubah lagi, nak suruh comel. Maka mana kita nak cari, nak pisah, nak suruh huduh? Tak boleh lagi. Tetapi kalau kita baiki, nak suruh halah ke comel, halah ke mana pula? Hak tadi halah ke huduh, muthlah. Dikatakan muthlah. Kalau daripada huduh kepada comel, hidung kepek kita kata, nak suruh hidung macung. Ada orang buat plastik surgery sekarang ni. Mata sepet, dia nak buat jadi luar. Dia nak halah ke mana? Boleh ke tidak? Itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebahagian ulama mengatakan tak apa, sebab Allah kecomel. Seseolahnya Allah SWT buat, sepuluh buat penyakit lah.
Buat penyakit ni sebab apa? Nak suruh orang kaji cari ubat dia, biar doktor kau mahir. Hak tu lah Allah SWT buat penyakit. Dia buat, ada hak mata sepek, ada hak hidung kepek, dia buat macam-macam dia. Tujuannya Allah SWT nak suruh manusia ni lebih maju. Dia kaji dah boleh buat. Sebab apa? Semua manusia dalam dunia ni, kalau kita tanya lah mana gambaran orang comel, semua duduk bayangkan hak hidung macam, hak mata luah misalnya. Dia duduk gambarkan lagu tu. Umumnya lagu tu. Ada juga hak tidak pandai lagu tu pun. Tetapi pada umumnya lagu tu. Kalau dibaiki kepada hidung macam, sekiranya jadi. Tidak kau huduh. Ada juga hak dia tampung ni, telinga kau bubuh jadi kau tumbuh pula daging tu. Itu kau huduh. Kalau dipastikan baik, maka ke arah yang lebih cantik tak apa. Hak dikatakan fala yughayyirunna khalqallah. Hak syaitan duduk hasut manusia ni supaya ubah kejadian Allah daripada comel kepada huduh. Sebab tadi lah yang termasuk dalam muslah itu. Tetapi kalau hak huduh kepada comel, orang ada jari nak, kita potong satu dan tidak memudaratkan dia, tak apa. Tidak termasuk dalam mengubah kejadian Allah. Hak standard dia ada. Hak manusia anggap comel hak mana? Ubah ke arah tu. Tak apa hak tu. Ubah ke arah huduh tu tak boleh. Ke arah huduh tu tak boleh. Itu dikatakan taghyir khalqillah. Tapi kalau ke arah comel, tak apa. Mengikut setengah ulama lah, setengah kata tak boleh. Tak boleh. Begitu juga orang mulut rabik kan? Mulut rabik ni. Dia nak kecek pepaya, nak makan pepaya. Sekarang ni sudah ada kemudahan, kepandaian orang, dia boleh jahit ni. Jahit sekurang-kurangnya adalah juga. Tidaklah jadi timbul macam-macam penyakit jiwa yang lain. Berasa rendah diri lah, berasa malu lah, berasa macam-macam. Kalau boleh buat lagu tu, itu tidak termasuk dalam mengubah kejadian Allah ke arah yang lebih comel tu. Itu tidak muslah. Pada anak nampak lagu tu yang lebih baik. Lagu tu lah. Bagi orang-orang yang taksir tu, dia adalah alasan dia sendiri. Sekarang ni kita tidak nak bincang tu lagi. InsyaAllah akan datang ada orang tino botak rambut, dia nak sambung rambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Lagu mana? Itulah di antara dalil demon ni. Tak boleh tu. Ni tempat lain lah, kita tidak nak bincang tu. Ni bab haji, takut lari daripada perbincangan kita ni taksir juga. Cuma nak cerita sekadar muslah tadi, apa yang dikatakan muslah tu. Gitulah. Baiklah. Kemudian ini Ibnu Abbas pula, cerita Ibnu Abbas ni. Orang tanya dia, apakah fatwa? Yang ni fatwa dia lah yang menyebabkan orang dia jadi terpaut hati. Setengahnya orang kata, mudah lagu tu, senang lah lagu tu. Buat umrah, niat umrah, pergi tawaf Baitullah, tak ada sa'i apa lagi, sudah jadi dah, sah dah, dikira sebagai umrah dah. Itu fatwa Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Buat haji begitu juga, tawaf sudah selesai. Ataupun tidak buat haji pun, dia tak ada haji, tak ada wukuf di Arafah. Lagu mana cara dia nak buka ihram dia? Dia pergi tawaf. Selepas tawaf tu tak perlu sa'i, tak perlu gapo dah. Dah buka dia tak ada buat haji, selesai. Ini mengikut Ibnu Abbas. Kecoh, geger jadi orang, geger. Begitulah. Di sini pengajaran juga kepada kita. Suatu pendapat yang pelik, dia akan jadi geger. Dia akan jadi geger. Apabila gagal lagu ni, kita kena terimalah. Kena menghadapinya dengan bijaksana, dengan baik. Bagi pihak pemerintah, tak ada pula mana dikatakan bila Ibnu Abbas buat keluar pendapat dia begini, seorang alim ni nak igap bubuh dalam jik. Tak ada berlaku gitu. Cuma kalau berasa tidak senang, pergi jumpa dengan dia, royak, bincang dengan baik. Seperti mana setengah-setengah pendapat sahabat ni, mula-mula macam Jabir. Mula-mula dia kata dia mut'ah ni kedua-duanya boleh. Tapi bila Sayyidina Umar larang, dia kata kita tak sibuk dah. Ada juga yang lagu tu. Tapi ada juga yang kerah dengan pendapat ni. Macam Ibnu Abbas. Dia tak sih ikut kata apa, walaupun kamu tak suka, ikut. Tak sih pakai sudah. Tapi dia memang pegang lagu tu. Dan pendapat dia ni kalau nak kira dari segi hujah, tidak kuat mana. Tetapi dia sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang yang alim, dia ada hak. Dia ada hak untuk bercakap begitu. Dia ada hak. Seperti mana kalau kita buat masuk ke hospital tu, bila kita sign tanda tangan tu,
dia nak bedah, dia nak apa-apa, kalau lah berlaku apa-apa, tak apa dah tu. Sebab apa? Dia tu seorang yang berkelayakan, ada kelulusan dia. Kalau nak berlaku apa-apa nak macam mana? Mana kita kena terima kenyataan tu. Kita tak boleh pula marah kepada dia pula, apa lagu ni. Kecuali kerana kecuaian betul lah, itu lain cerita. Ni kalau dia ada dalil cara dia, cuma tak sesuai dengan orang lain. Orang lain royak pun dia tak apa nampak orang lain, dia nampak dia. Biar ke dia. Inilah dalam perkara agama ni. Ibnu Abbas pegang dalil dia. Ada dalil dia. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian yang kita baca. Tapi orang lain kata, itulah ceritanya. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Itu berkenaan dengan binatang hadiu, binatang kurban yang dibawa tu baru boleh sembelih apabila sampai ke sana. Sampai ke Kaabah tu. Sampai ke Mekah baru boleh sembelih. Tempat dia sampainya di sana. Bukan maknanya mahilluha tu maknanya buka ihram. Orang lain tak ada pendapat lagu. Dia seorang pun. Lagu tu nak cerita di sini apa yang kita perlu ingat sekali lagi. Orang alim ni bukan sekarang saja, di kalangan sahabat dulu pun ada yang macam tu. Kadang-kadang pendapat dia tu pelik seorang. Cuma orang tak kata apa, dia tetap dihormati. Orang tak ikut, orang tak ikut, tak saya ikut. Tak apa, dia pun dengan hal dia. Macam dalam masalah ni, Ibnu Abbas tak serupa dengan orang, tapi dia alim besar, semua orang akui dia. Tidaklah kerana pendapat ni orang nampak lemah pendapat dia di sini, maka ilmu dia yang lain jadi tawar. Tak ada orang lagu. Ini menunjukkan di zaman sahabat itu orang-orangnya matang. Walaupun dia tengok Ibnu Abbas dalam masalah ni, tak boleh terima ni, lemah pendapat dia ni, tetapi tetap orang panggil dia ni Imamul Mufassirin, imam ahli tafsir. Dia tetap lebih. Dengan adanya pendapat-pendapatnya yang ganjil, tidak menjejaskan kedudukannya. Tak satu lah. Kalau berasa tak sedap, tak sah. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Tapi kita nak kata, nak menghukum dia, itu nyaya. Tidak berlaku di zaman sahabat dulu. Khulafaur Rasyidin tak ada buat lagu tu. Seperti yang berlaku kepada zaman kemudian Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah, dia mengeluarkan pendapat yang pelik-pelik sikit pada orang ramai. Akhir sekali kena masuk jail. Masuk jail lah, kurung dalam telaga buruk lah. Macam-macam. Ini tak kena. Cara lagu tu tak kena. Sepatutnya bagi kebebasan lah kepada dia. Sehingga dia buat nyaya kepada dia tu pun dalam jail tu, menulis macam. Akhir sekali tak tahu menulis. Dia minta juga, tak tahu pen. Minta jugalah dia nak bakar apa-apa, nak abu tu nak nulis ni, guna abu. Akhir sekali tak tahu juga. Bila tak tahu juga, situlah dia sedih. Pasal dia tak boleh menulis, mati. Itulah sejarah Ibn Taymiyah. Banyak di zaman pemerintah Islam dulu pun banyak benda-benda yang macam ni. Inilah yang menyebabkan jadi orang tak puas hati tu. Dengan pemerintahan Islam tu, kadang-kadang bila bertindak tu tak kena. Imam Sarakhsi ni imam besar lah dalam mazhab Hanafi. Kurung dalam telaga buruk juga. Dia kurung dalam telaga buruk kedemo. Bila ada pendapat dia yang tidak serupa dengan orang, ada pula yang fitnah pula, pemerintah pula dia tidak reti pula, bubur dalam telaga buruk. Tetapi kitab dia yang besar tu, berpuluh jilid itu, di antaranya yang ditulis masa dia duduk dalam telaga buruk tu lah. Anak murid dia duduk di atas. Dia duduk baca, dia duduk kata lah, anak murid duduk tulis lah. Jadilah kitab yang besar. Inilah sejarah ulama ni pelik-pelik juga. Kadang-kadang bila ditekan gitu, kau jadi. Kalau tak tekan, tak jadi. Ini kemak ada belakang lah. Tapi tak boleh nak guna alasan itu untuk nak memenjarakan dia, tak boleh. Macam Ibnu Abbas, tak ada sama dia kata apa. Dia tetap dengan pendapat dia. Orang kata menyebabkan setengah orang tu terpaut dengan pendapat dia. Setengah orang pula jadi geger. Setengah orang pula kata ini menyebabkan jadi pecah belah. Tidak, sebenarnya kita kena faham, tidak jadi pecah belah kalau selagi dalam batas. Tidak jadi pecah belah. Tak kena tu orang kata pecah belah. Kalau lagu tu mazhab ni pecah belah lah. Tidak pecah belah, bahkan dia memudahkan kita. Ia adalah jalan-jalan yang membawa kita sampai kepada tempat yang sama. Kita kena anggap gitulah. Jangan anggap ini sebagai suatu perkara yang pecah belah, yang menampakkan umat Islam ni tidak bersatu. Mana hak ni boleh beza pendapat, tak apa. Ada perkara yang tak boleh beza pendapat. Ada perkara yang boleh.
Hak mana boleh tu kat kita kena terima lah. Walaupun kita berasa tak sedap, kita berasa tak sesuai dengan kita. Inilah hak Ibnu Abbas ni. Dia kata walaupun kamu tak suka. Sebab apa dia faham begini? Dia faham daripada tu peristiwa Nabi SAW tu, sahabat-sahabat dia pergi buat kerja haji kan. Lepas pada tawaf tu Nabi SAW pun suruh buka ihram. Suruh buka ihram, suruh umrah. Sebelum pada tu lagi. Lepas tu tawaf, lepas suruh buka ihram. Tak ada sa'i, tak ada gapo. Situlah dia pegangnya. Padahal orang lain kata itu khusus untuk sahabat saja. Berapa banyak hadis yang kita jumpa sebelum pada ni menyebutkan bahawa itu khusus untuk sahabat, bukan untuk orang kemudian. Tapi Ibnu Abbas tu pakai lagu tu lagi. Imam Ahmad yang kata boleh buat lagu tu pun dia kata tidak lagu Ibnu Abbas ni. Tidak. Mana kalau orang buat umrah lepas pada tawaf dia kena bersa'i lah. Kena bersa'i. Lepas tu bila akhir sekali di Marwah tu gunting rambut ataupun cukur. Itulah baru habis. Tidak kata tawaf itu dengan tawaf saja selesai dah. Tidak. Sebab itulah orang bantah pendapat Ibnu Abbas ni kalau nak kira mahilluha ilal baitil atiq, mana baik saja sampai ke baitil atiq itu dia sudah boleh halal. Dalam ayat tu tak kata selepas tawaf, bila saja sampai tempat buka ihram dia ataupun masa buka ihram dia, bila sampai ke Baitullah. Bila sampai ke Baitullah apa yang tak boleh buka? Kalau nak kira ayat tu tidak ayat selepas tawaf ke apa, tak ada ayat. Macam mana Ibnu Abbas boleh faham selepas tawaf? Kalau nak kira ayat tu zahirnya, kalau kita nak pakai bila saja sampai ke Mekah boleh buka daerah walaupun tak tawaf lagi. Kalau nak kira. Sebab tu orang lain tak boleh terima. Tak boleh terima. Yang dia kata baru selepas buka selepas tawaf tu baru boleh buka ihram, dia tengok Nabi SAW suruh tu lah. Dia dah pegang waktu. Sedangkan orang lain kata itu untuk sahabat-sahabat saja. Untuk tahun tu saja, bukan li'abad, bukan buat selama-lamanya. Inilah pendapat jumhur ulama. Dan yang Sayyidina Umar, Sayyidina Osman larang buat lagu ni lah. Larang tu, dia larang buat ni. Baiklah. Ini bab harus menggunting rambut. Orang yang buat umrah harus menggunting rambut. Harus. Tidak wajib cukur. Yang ni apabila buat ibadat umrah ataupun haji, bila selesai tu akhirnya cukur rambut ataupun gunting itu, gunting rambut ni tidak harus, boleh. Cukur itu tidak wajib. Walaupun cukur adalah lebih afdal lagi. Bagi orang yang melakukan haji tamattu', dia gunting lebih baik. Bila dia selesai melakukan umrah tu dia gunting saja, bukan cukur. Sebab kalau cukur lepas pada dia buat haji pula, lepas pada tu nak buat agama dia dah. Tak ada dah lah. Dah bukan cukur habis dah. Sebab tu yang eloknya dia gunting saja. Cukur tu apabila selesai buat haji. Begitu. Berkenaan dengan orang yang melakukan haji tamattu'. Begitu. Berkenaan dengan orang yang melakukan haji tamattu'. Tapi bagi orang yang melakukan umrah saja, memang cukur lebih afdal. Bila dia lepas tawaf tu dia bersa'i, selesailah. Cukur lebih afdal. Tapi kalau dia bergunting pun memadai juga. Tak apa, boleh juga. Sebab apa lebih afdal? Dalam hadis Nabi SAW doakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur kepala. 2-3 kali dia doa. Sahabat kata wal muqassirin, orang yang gunting rambut kata. Akhir sekali barulah dia kata wal muqassirin, orang yang gunting rambut kata. Mana 2-3 kali dia doa untuk orang yang bercukur. Gunting itu sahabat sebut, lepas tu baru dia sebut. Masuk jugalah. Tapi hak lebih afdalnya cukur. Pasal apa cukur di situ baik? Lebih menampakkan kehambaan, lebih menampakkan kerendahan diri, lebih menghuduhkan rupa pada masa tu. Betul-betul jadi macam hamba, macam budak. Sebab orang hamba abdi zaman dulu dia cukur kepala. Cukur kepala. Dia tidak layak pakai rambut ni. Sebab rambut ni comel. Dia huduh. Begitu juga pakaian tidak berjahit. Biar betul-betul nampak kehambaan dia tu. Itu tujuannya cukur. Ini disebutkan Muawiyah
Kata saya gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Marwah Bimishqasin. Muawiyah kata dia yang gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan gunting itu. Ibnu Abbas kata itu tidak menyokong kamu. Itu mana menentang kamu. Sebab Muawiyah ni serupa dengan Sayyidina Uthman, serupa dengan Sayyidina Umar, melarang orang melakukan tamattu'. Terutama fasahkan haji kepada umrah tu memanglah larang benarlah waktu tu. Melakukan haji tamattu' pada bulan haji ni pun. Melakukan umrah pada bulan haji. Yang ni buat haji tamattu'. Hak ni pun mereka larang. Sedangkan ni Ibnu Abbas kata ini bercanggah dengan pendapat kamu. Hak ni Nabi SAW ada ni buat ni. Begitulah dia kata. Nabi SAW buat apa ni, umrah ni ada ni. Dan kamu sendiri kata kamu gunting rambut dia. Bagaimana kamu kata tak boleh pula buat umrah pada bulan haji? Dan Nabi SAW pergi buat ni pada bulan Zulqa'dah. Ini bulan haji lah. Itulah, ini bukan menyokong kamu. Yang kamu duduk larang tu. Sedangkan kamu kata Nabi SAW pergi buat umrah, lepas tu kamu gunting rambut. Mana kamu sendiri menyaksikan bahawa Nabi SAW telah buat umrah. Baiklah. Lepas tu asal lagi ni lagu tu juga, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW gunting rambut dalam buat umrah tu. Umrah mana ni? Sebab kalau dalam apa ni, hak sekali dengan haji tu, hak akhir sekali tu dia buat tu, waktu dia cukur kepala. Dan di Mina, bukan di Marwah. Di Marwah ni menunjukkan dia buat umrah. Umrah mana? Kalau nak kata umrah ni umrah pada Hudaibiyah pada tahun yang ke-6, jelas bahawa Muawiyah belum Islam lagi pada ketika itu. Macam mana dia gunting rambut Nabi? Kalau pada tahun yang ke-7, iaitu umrah qada, setengah ulama kata tidak, dia tidak Islam lagi juga pada masa itu. Lepas pada umrah qada tu barulah dia Islam. Ni pada tahun yang ke-8 ni. Dia pada tahun yang ke-8, setengah ulama kata. Tetapi bagi anak lebih nampak ni umrah qada ni, pada umrah qada tu pun dia sudah Islam dah. Pada umrah qada tu dia sudah Islam dah. Dalam riwayat yang satu lagi ni, Muawiyah tengok Nabi SAW tu digunting rambut dia ketika di Marwah. Tadi dia kata dia gunting sendiri. Boleh jadilah ada beberapa orang gunting termasuk dia, lepas tu dia tengok orang lain pula. Sebab tadi kalau kita tengok, qasartu min ra'si, saya gunting sebahagian dari rambut. Min itu min litab'id, bukan maknanya dia gunting semua. Sudah menunjuk dah dia tidak gunting semua. Sebahagiannya dia gunting. Sebab apa? Masing-masing itu nak khidmatlah kepada Nabi SAW. Kalau dia gunting semua, tak ada lah peluang untuk orang lain. Baiklah, harus melakukan haji tamattu' dan qiran. Ini bolehlah, seperti dulu pun sudah kita sebut dah, banyak kali dah jumpa yang seumpama ini. Boleh melakukan haji tamattu' dan haji qiran. Lepas tu dalam hadis ini disebutkan haji tamattu'nya mana? Kami ihlal haji mula-mula tu. Lepas tu Nabi SAW suruh fasakh. Itu sudah ada tamattu' dalam situ tu. Suruh fasakh. Lepas pada tu ini Jabir ni, riwayat Jabir. Ada orang mari, dia kata Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih pendapat tentang mut'ah. Jabir berkata, kami melakukannya di zaman Nabi SAW dulu. Bukan bersama Nabi, ini Nabi sekali buat, tidak. Di zaman Nabi SAW. Kemudian Umar larang, kami pun tak saya buat lah. Ini ada juga yang macam tu. Apabila dilarang, dia berhenti, ada juga. Kemudian hal lain-lain itu sepo dulu lah juga, tak perlu itu. Ini bab berkenaan dengan cuma ni haji qiran. Di akhir bab ini dia ada sebut Nabi SAW
Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti Ibnu Maryam. Ibnu Maryam siapa dia? Nabi Isa lah. Nabi Isa pasti. Lam tu, lam takkid itu. Nun tu pun nun takkid juga tu. Nun taukid juga. Dua kali makna menguatkan. Pasti. Benar-benar. Itu makna benar-benar. Sesungguhnya benar-benar Ibnu Maryam akan ilal haji ataupun umrah, ataupun melakukan kedua-duanya. Kalau melakukan kedua-duanya, artinya membuat haji qiran lah. Itulah yathniyannahuma. Ataupun buat haji atau umrah suku-suku, kita kata haji tamattu. Bermakna Nabi Isa ini akan turun. Orang yang mengatakan Nabi Isa itu tak turun, banyak sangat hadis ini. Dan hadis ini tidak boleh ditakwil. Kita nak takwil apa? Nabi Isa turun. Tak takwil dengan apa? Kebenaran tu. Orang-orang yang mentakwil itu dia kata kebenaran tu. Takkan kebenaran nak pergi tawaf Kaabah ke dia? Kebenaran nak buat umrah. Kebenaran nak buat umrah atau nak haji, tak pernah sabar tu. Sebab itu tak lagi. Sebab itulah Anwar Shah Kashmiri dia kumpul dalam satu kitab namanya At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih, iaitu penjelasan tentang mutawatirnya hadis-hadis berkenaan dengan turun Nabi Isa. Mutawatir. Memang ada ulama yang mengatakan tak turun gitu gini. Tapi macam mana dia buat dengan hadis-hadis ni? Dia takwil lah. Dia takwil bagaimana? Di antara takwilannya kebenaran akan turun, pertolongan Tuhan akan turun. Apa pertolongan Tuhan nak buat haji kiran, buat gam dia? Tak ada makna tu. Takwil pun biar boleh pergi, biar ada alat cara nak takwil. Kalau takwil tu siapa lari jauh, tak pernah sabar tu. Tak boleh ke dia kata kebenaran akan turun, pertolongan Allah akan turun? Tak boleh ke kata tu? Apa setiap kali banyak ni Anwar Shah Kashmiri buat mari 100 lebih hadis. 100 lebih hadis. Pasal banyak tu hadis yang sahih-sahih. Macam mana kita? Dia sebut dengan jelas Nabi Isa akan gini. Padahal Al-Quran pun ada sebut, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya sebelum mati. Bila sebelum mati? La yu'minan itu akan datang, bukan telah beriman. Bila? Sebelum mati. Maknanya dia tak mati lagi. Berdasarkan ayat tu. Patut ahli kitab lagu mana? Ustaz kan semua kena pakik belakang. Waktu tu ya ditimbulkan kemuskilannya. Hak mana-mana mati dah. Pakik dia. Dia suruh beriman dengan Nabi Isa. Tidak. Hak mana-mana hidup je lah. Bila Nabi Isa mari, dia sendiri patah salib. Dia sendiri mengharapkan pakai babi. Sebab apa pokok Kristian ni tukar agama dia. Banyak perkara lah yang dia buat. Supaya apa? Supaya Kristian. Kita tengok pun sekarang ni hak duduk berlawan 2-3 agama ni yang hak besar. Hak susah ni. Islam, Kristian, Yahudi. 2-3 agama ni. Lepas tu ketika Nabi SAW sebut ni tentang Nabi Isa ke apa ni, tak ada lagi perang Israel ke apa, tak ada. Tak tahu mana. Orang Yahudi kau tak ada daripada kawasan tu. Akhirnya tak ada. Di Jazirah Arab tak ada. Dan dia tak ada negeri pun. Israel itu baru yang ada. Sebelum pada tu tak ada. Kalau kita tengok kepada Nabi SAW raya ni, Nabi Isa ni akan mari di kawasan tu, akan turun di kawasan tu. Lebih nampak ni sekarang ni, lebih menyokong bahawa Nabi Isa tu akan turun. Dan akan turun tempat tu. Sebab situ tempat krisis ni. Situlah tempat punca segala-galanya. Lebih munasabah. Dulu payah tu tak faham. Setara dulu tak faham tu, ulama-ulama terima dah hadis-hadis ni. Sebab apa? Dah dia royak lagu tu lah. Kita tak faham lagi, biarlah kita tak faham tu. Akan datangnya ada lah tu. Gitu. Dalam masalah ni tak boleh nak takwil. Anda tak berani nak takwil. Orang yang nak takwil tu ikut dia lah waktu tu. Tapi takkanlah macam ni. Dia kata dia akan buat haji. Buat haji apa? Kebenaran. Pertolongan Allah. Nak buat haji apa? Buat haji kiran. Pertolongan. Tak sesuai. Itu tak lagi tu. Jelas sangat sebut. Dia takut begini. Dia takut kalau Nabi Isa turun tu maknanya menghapuskan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak. Dia menguatkan. Bila dia turun, dia ikut syariat Nabi kita. Dia semaya seperti kita. Dia semaya seperti kita. Bukan bermakna dia lebih besar lagi. Bahkan dia menyokong syariat Nabi Muhammad SAW.
membuktikan kepada pengikut-pengikut dia duduk sesat sekian ramai ni bahawa inilah agama yang betul. Dia membuktikan. Bukan makna dia kau melemahkan agama Islam. Setengah-setengah orang kata ini pengaruh Kristian, nak membesarkan Kristian. Nabi Isa tu dia tak ada kena-mengena dengan Kristian yang ada sekarang ni. Buat apa kita duduk pusing dengan dia? Kalau dia turun pun dia bagi menguatkan agama Islam, agama Nabi SAW. Bukan kena-mengena dengan agama dia tu, agama orang Kristian tu. Begitulah hadis ini menunjukkan yang kita jumpa. Kemudian akhirat ni ada bab suku dah. Dalam Bukhari Muslim cara ke Nabi Isa. Takkanlah di situ nak takwil belaka dengan makna kebenaran, dengan makna apa nama ni pertolongan Tuhan. Tidak padan dengan kita bersandar kepada Syekh Shaltut, kalau kita kata Syekhul Azhar. Biarnya Syekhul Azhar gila. Nak aku ada. Syekhul Azhar dia kata dia takwil. Dia kata ini tak. Dengan makna dia takwil belaka waktu turun Nabi Isa belaka. Takwil dengan kebenaran, dengan seperti anda kata tadi lah takwil. Apa nak takwil hadis yang begini banyak? Tak boleh tu. Takwil ni dia ada hak juga. Sekurang-kurangnya macam Ibnu Abbas tadi takwil, itu pun orang tak terima juga tu. Sebab apa? Bercanggah dengan orang lain-lain. Bercanggah dengan orang lain-lain. Walaupun dari segi zahirnya, thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Mahil itu dengan makna tempat halal. Tempat buka ihram. Bila sampai ke Baitul Atiq. Dia takwil, dia takwil dengan cara dia. Tapi orang lain tak setuju. Apatah lagi hak ni tak lagi hak ni. Pasal hadis terlalu banyak sangat. Terpaksa kita kena tolak hadis sekian banyak. Bukan senang nak buat lagu tu. Bukan senang. Gitu. Begitu juga apa ni masalah orang azab kubur tak ada, apa sibuk kan? Azab kubur tak ada. Padahal dalam hadis banyak. Tak habis nak bilang. Dalam hadis ni banyak. Dalam Quran pun ada juga. Kemudian sibuk tentang buka aurat. Apa faedah waktu ubik benda-benda macam ni? Kalau kita fikir dari segi hak semasa ni pun, kehendak semasa ni pun tidak sesuai. Dalam keadaan ada azab kubur tu, pun orang tak takut-takut. Dia buat maksiat macam. Kalau tak ada azab kubur, kau berani. Lepas tu dalam keadaan hak pakai tudung ni pun, dalam keadaan jaga ni pun ada berlaku maksiat je. Kalau tak pakai tudung, kau teruk masyarakat. Kalau fikir dari segitu pun padan tu. Dari segitu lah. Apa faedah? Untuk apa ni semua dibuat ni? Untuk apa? Nak suruh kau banyak lagi maksiat? Nak suruh orang kau tak takut lagi buat maksiat? Tak ada faedah. Bukan itu cara agama. Cara agama nak suruh orang ni lebih takut kepada Tuhan, lebih beringat. Banyak sangat hadis-hadis. Semalam kita baca dalam Bukhari, orang tu belagak sombong dengan pakaian dia yang kemah, sisir rambut tengah jalan. Tahu-tahu bumi ni telan. Bumi telan dia, sampai hari kiamat dia duduk gelepar dalam bumi. Duduk gelepar dalam bumi ni lagu mana? Bila masuk dalam bumi ni dia duduk hidup dah. Mati lah, lemah dalam bumi tu. Sampai ke kiamat duduk gelepar tu lagu mana? Itulah orang panggil azab kubur. Dalam Bukhari. Kalau tak ada azab kubur, gelepar apa? Apa makna gelepar? Dan dia mati dan gelepar lagi. Tak boleh pergi. Banyak benar hadis tu. Setara orang ada azab kubur duduk royak semua ni. Buat macam maksiat. Kalau tak ada, lagilah. Sekurang-kurang dia kata, bila kita mati tak tahu berapa ribu tahun lagi nak kiamat. Kita tak kena azab dah. Kalau nak kena azab pun saya esok dalam neraka. Orang yang berani jenis degil ni, dia lagu tu lah, dia ambil, dia jadikan alasan. Tak ada faedah semua tu, cerita benda-benda tu. Kalau dalam kes-kes yang terpencil, yang terkecuali, itu lain cerita. Kes darurat, kes apa, itu lain. Waktu tu lain. Tapi dalam kes biasa ni, nak ajar orang dedah aurat ke apa, sedangkan dalam Quran, dalam hadis ke apa, semua sebut banyak. Tak ada pasal. Tak ada hikmah apa, tak ada hikmah. Nak suruh orang kuat, lebih kuat beragama, baru ada faedah. Kalau orang ni kau jadi liar, kau jadi bebas, tak ada guna. Kemudian berapa bilangan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan 4 kali semuanya. Campur dengan haji wada' tu kan. Pasal dia buat haji qiran, lepas pada dia buat haji, dia buat umrah. Semuanya pada bulan Zulqa'dah. Haji tu macam mana pada bulan Zulqa'dah?
Mestilah pada bulan Zulhijjah dia buat haji qirah, lepas pada tu baru buat umrah. Mestilah pada bulan Zulhijjah. Apa makna bulan Zulqa'dah? Ini start turun daripada rumah tu. Bulan Zulqa'dah start turun. Ketika dia melakukan umrah sekali dengan haji dia tu memanglah pada bulan haji Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, tapi turun daripada Madinah pada bulan Zulqa'dah. Adapun hak lain-lain ni, hak lain-lain memang pada bulan Zulqa'dah. Dilakukan itu 4 kali campur dengan hak tu. Kalau tak campur dengan hak tu 3 kali. Iaitu disebutkan mula-mula sekali umrah Hudaibiyah pada tahun Hudaibiyah, pada tahun yang kena. Tapi umrah ini sebenarnya tak sampai ke Mekah. Sampai di Hudaibiyah dia ditahan oleh orang kafir. Ini bab ihsar dulu, kita sudah jumpa dulu bab ihsar. Setengah ulama dia kata 3 sahaja Nabi buat umrah. Sebab dia tak bilas hak ni. Sebab apa tak bilas? Sebab hak ni dia kira sekerak tak sampai akhir. Setengahnya dia kira dengan hak tu. Sebab Allah SWT kira juga. Dia suruh kurbankan binatang yang dibawa tu di situ juga. Hak kira dengan hak ni jadi 4 lah. Hak mana kata 3 tu dia tidak bercanggah sebab dia tak kira hak ni. Yang keduanya pada bulan Zulqa'dah ni. Tahun berikutnya pada tahun yang ke-7 pada bulan Zulqa'dah juga. Dan umrah Ji'ranah. Ketika Nabi SAW membahagikan harta ghanimah Hunain lepas daripada Fatih Makkah tu, dia buat umrah pula. Situ. Pada bulan Zulqa'dah juga. Dan umrah bersama dengan hajinya, itu 4 semua. 4 kali je Nabi SAW melakukan umrah. Lepas tu ni cerita Anas pula. Berapa kali Nabi buat haji? Orang tanya dia. Dia kata sekali saja. Hak ni selepas dia hijrah lah, sekali saja. Ada pun sebelum hijrah, dalam setengah riwayat dia katakan sekali, dalam setengah riwayat dia katakan 2 kali. Itu saja. Tetapi pada masa tu masih lagi bercampur bau lah. Pasal Islam tidak memerintah, tidak berkuasa. Masih lagi bercampur bau dengan cara jahiliah lah. Nabi SAW buat pun secara peribadi gitu. Adapun hak ni secara rasmi, walaupun sekali. Selepas daripada hijrah memang sekali saja. Ini tak ada khilaf, sepakat ijma' ulama mengatakan selepas hijrah Nabi SAW haji hanya sekali saja. Tak ada khilaf. Lepas tu dia sebut umrah 4 kali sebab tadilah. Lepas tu cerita tentang ni khilaf di antara Urwah bin Zubair dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar kata ada satu umrah Nabi SAW buat pada bulan Rajab. Urwah bin Az-Zubair ni dia orang alim besar. Urwah bin Az-Zubair ni anak saudara kepada Aisyah. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah, anak kepada Asma. Dia ni alim besar. Dia anggap sebagai salah seorang ulama di Madinah. Urwah ni. Dia tahu dah dalam riwayat yang satu lagi yang terakhir tu, dia kata kami tak sebantah dia. Tak sebantah Ibnu Umar. Kami tak sukalah nak mendustakan dia. Dan kami tak mahu membantah dia sebab dia sahabat, dia orang lebih tua. Jadi kita tak salah. Cumanya biar dia sama sahabat, kita tanya orang lain. Tanya Aisyah. Bila tanya Aisyah ketika itu sedang duduk gosok gigi. Jadi bunyi gosok gigi tu, dia tanya macam mana ni? Dia kata Abu Abdurrahman kata Nabi SAW pernah buat umrah pada bulan Rajab. Aisyah pun kata tak dengar kan ni mak, kata dia. Apa Abu Abdurrahman kata? Dia kata apa? Urwah pun kata dia kata Nabi SAW buat umrah pada bulan Rajab. Aisyah pun kata yaghfirullah li Abi Abdurrahman. Semoga Allah mengampunkan Abi Abdurrahman. Tak kena tu. Demi hidupku, kata dia, tidak pernah Nabi SAW buat umrah pada bulan Rajab. Kan dia sendiri pun hak mana-mana Nabi buat umrah ni kan dia ada sekali. Apa yang dia keliru tu? Bila Aisyah kata begitu, Ibnu Umar ni diam saja, dia dengar saja. Dia tak kata tidak, dia tidak kata ya. Dia diam saja. Beginilah hormat sahabat ni kepada isteri Nabi SAW. Dan di sini juga menunjukkan Aisyah tu ilmunya lebih tinggi lagi daripada Ibnu Umar. Sebab itulah sahabat-sahabat pun rujuk kepada dia. Ibnu Umar pun tak berani nak lawan. Dia diam saja. Mungkin pendapat dianya terus begitu, ataupun mungkin dia tersilap. Ini menunjukkan kalau dia tersilap, seorang alim tu boleh tersalah juga dalam pendapat dia.
Seseorang ni walaupun dia sendiri melakukan benda tu, kadang-kadang dia boleh terlupa kemudiannya. Ini menunjukkan walaupun dia tu seorang sahabat, apatah lagi orang lain, apatah lagi orang lain. Jadi kita jangan berasa pelik lah kalau kadang-kadang dia tidak ingat kau. Kadang-kadang dia mengeluarkan pendapat ni tidak serupa dengan pendapat orang lain. Kadang-kadang dia keliru. Ini Aisyah memang lebih istimewa lah dari segi ilmu, dari segi gapo. Walau bagaimanapun dia tegur itu dengan baik, dengan tenang. Dia mendoakan kebaikan, semoga Allah mengampunkan dosa, semoga Allah mengampunkan Abi Abdurrahman. Dia tak ada dia. Semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Dia kata. Dengan lembut dia tegur. Tidak kata dengan kasar. Dengan kasar jadi sehingga sehati pula kawan tu tak ada lagu tu. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia tak sebut nama, dia nak jaga. Ada orang kata lagu ni. Dia takut jadi kata tu jadi kasar kena ke kawan tu pula. Kadang-kadang dia tidak sebut nama. Beginilah cara di dalam hadis ni, kalau kita tengok adab itu cukup dijaga. Kemudian yang terakhir ini iaitu orang tadi juga, cuma ada tambahan sedikit. Orang duduk sembahyang duha dalam masjid. Orang ramai duduk sembahyang duha dalam masjid. Kami pun tanya dia tentang sembahyang mereka ni lagu mana, sembahyang duha ni lagu mana. Dia kata bid'ah. Ini bid'ah. Lepas tu hak tadi lah tanya umrah tu silap dia lah. Tapi hak bid'ah ni orang lain tak kata bid'ah. Macam mana dia kata bid'ah? Bukan dia kata di sini, kalau kita perhati, orang duduk sembahyang duha dalam masjid. Orang ramai, bukan seorang duduk sembahyang dalam masjid. Bukan, setengah ulama mengatakan memang Ibnu Umar mengatakan sembahyang duha ni tak ada. Secara khusus Nabi SAW buat tak ada. Tetapi itu agak jauh sedikit untuk kita nak kata Ibnu Umar ni tak tahu sampai gitu. Sedangkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW sebut tentang sembahyang duha ni. Pesan bahkan sahabat dia jangan tinggal sembahyang duha. Ada dalam hadis-hadisnya. Orang-orang yang ada pesan tu dia cukup jaga benar lah. Kemudian apa dia kata ni bid'ah? Bid'ah ni bukan sembahyang duha tu sendiri dikatakan bid'ah, tidak. Tetapi cara sembahyang tu, dengan beramai-ramai buat di masjid, tu cara tu. Tu bid'ah. Ataupun dengan tetap buat di masjid, berasa ada kelebihan kalau sembahyang duha di masjid, tu bid'ah. Jangan buat ketetapan macam tu. Inilah yang dikatakan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni mana asalnya ada. Benda tu tidak dinafikan. Ada Nabi SAW buat, ataupun Nabi SAW syorkan, ada. Tetapi kita dapati kadang-kadang sahabat ni dia kata bid'ah. Bid'ah tu kaifiyat dia. Ini menunjukkan jadi bid'ah juga walaupun benda tu asalnya ada, tetapi kita buat dengan kaifiyat yang tidak ada. Dibuat oleh Nabi SAW macam tu. Hak tidak tetap, kita buat tetap. Itu jadi bid'ah juga. Orang panggil bid'ah idhafiyah. Kita tak boleh kata atas alasan ni bid'ah hasanah pula lagu ni. Sebab molek. Seperti mana sembahyang sembahyang fardu, kalau kita sembahyang seorang boleh pahala kan? Kalau sembahyang jemaah lebih banyak, kau banyak boleh pahala. Jadi sembahyang duha ni pun kalau sembahyang seorang boleh. Sembahyang jemaah lebih banyak kira-kiranya pahala. Tak boleh buat lagu tu. Tak boleh buat kias gitu. Nabi SAW tak pernah buat lagi sembahyang duha ni berjemaah. Bila kita buat berjemaah, ataupun Nabi SAW tidak pernah sembahyang dengan tetap duha di dalam masjid. Tidak pernah. Kalau ada pun jangan-jangan sekali, kebetulan dia balik daripada mana-mana, dia pun sembahyang. Biasalah kalau tidak waktu duha pun dia sembahyang, waktu masuk dalam masjid tu. Tapi dia tidak tetap. Dalam rumah pun dia buat. Berdasarkan hadis-hadis dia yang lain, jangan buat rumah ni seperti kubur. Yang ni tidak sembahyang di rumah, kena sembahyang di rumah. Sebab itulah dia katakan sembahyang yang lebih itu di rumah, illal maktubah, kecuali sembahyang fardu. Sembahyang hak sunat dia lebih di rumah. Pas duha ni termasuk hak sunat juga. Apa yang buat di masjid dengan anggapan lebih di masjid kan? Tak boleh. Inilah yang dikatakan bid'ah idhafiyah. Bahkan dalam Tirmizi kita jumpa, ni panjanglah pula, tidak nak sebutlah. Panjanglah pula. Sikit.
Dalam Tirmizi disebutkan berkenaan dengan qunut subuh ni. Qunut subuh ni. Ada sahabat Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata bid'ah. Anak dia tanya macam mana ni ayah? Ayah dia kata, "Ai bunayya muhdath." Dalam riwayat Nasa'i ada disebutkan bid'ah, dia kata. Dia kata bid'ah. Hak ni qunut dalam subuh. Qunut apa mana? Hak tetap ni. Hak tetap. Nabi SAW memang buat dalam subuh, tetapi tidak tetap selama sebulan. Hak tu hak lebih sahih. Tapi orang buat juga. Buatlah. Buat juga. Hak ni memang dalam mazhab Syafi'i memang ada tetap. Tetapi kalau nak kira lebih kuat dalam hadis, disebutkan dengan jelas Nabi SAW qunut tu sebulan dalam subuh. Bukan dalam subuh saja, dalam maghrib pun ada juga. Itu qunut nazilah, bukan qunut subuh dengan tetap tu. Tak ada apa-apa masalah pun qunut semacam. Tak ada tu. Bahkan sahabat katakan bid'ah. Bid'ah tu adalah ke mana? Hak buat dengan tetap begitulah. Dengan tetap. Apabila kita tahu, bila kita belajar, takkanlah kita nak tetap lagi. Bahkan kalau ada orang sembahyang subuh dia tidak baca qunut, kita sibuk. Apa yang kita sibuk? Sedangkan hak lebih banyaknya Nabi SAW tak baca. Kecuali kalau ada peristiwa besar berlaku, malapetaka menimpa, memang ada. Itu orang panggil qunut nazilah. Pak qunut nazilah ni tidak khusus dengan subuh saja. Apa makna sahabat kata bid'ah? Jawabnya seperti tadi. Ngati la ilaha illallah, molek. Apa tak molek la ilaha illallah? Tapi kalau buat dengan kaifiat, kalau orang mati pergi ngatik kubur, adakah pernah Nabi SAW buat? Sahabat kau buat lagu tu, ngatik kubur ramai-ramai, ada buat? Inilah orang panggil bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni sahabat-sahabat tak sih juga. Bukan bid'ah hakikiyah saja tak sih. Bid'ah hakikiyah ni lagu mana? Misalnya rabuk-rabuk, ketika kematian rabuk-rabuk, koyak baju, apa tapa muka dia ketika ditimpa bencana. Itu bid'ah hakikiyah. Nabi SAW tak pernah buat. Dia larang orang, jangan siapa-siapa buat. Siapa-siapa buat ni jahiliah, dia kata. Kalau orang buat juga, itu bid'ah seroti, bid'ah hakikiyah. Asal dia pun tak boleh. Tak pernah Nabi suruh, tak pernah Nabi buat. Bid'ah idhafiyah ni Nabi ada buat. Dan memang molek benda tu, tetapi tak kena cara. Tu jadi bid'ah idhafiyah. Macam ni. Dia kata bid'ah ni. Bid'ah idhafiyah. Sebelum pada ni pun kita sudah bicara banyak ni pasal bid'ah ni, dia kena suku pula. Dia bukan sinilah. Cumanya takut kita kata macam mana dia kata bid'ah. Takkanlah dia tak tahu sembahyang sunat duha ni ada kelebihan. Hak lagu sani lah. Lagu sani yang dikatakan bid'ah. Boleh jadi bid'ah juga. Kita tak boleh mana-mandai lah dalam masalah agama. Setakat mana yang ditunjukkan kepada kita, setakat tu. Hak lain kita tak boleh mana-mana, tak boleh nak qiyas. Ada sembahyang fardu, kalau sembahyang seorang boleh sepahala, kalau sembahyang jemaah boleh 27. Hak ni pun kalau sembahyang fardu, apa ni kalau sembahyang jemaah boleh banyak jugalah kira-kira. Tak boleh buat lagu tu. Tak boleh. Kalau buat juga jadi bid'ah lah. Hak tu lah dia katakan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Sekiranya ada asal dia. Asal tu ada, memang diterima. Tetapi kaifiat dia tak kena. Kaifiat tu lah masalah. Jadi bid'ah juga. Bid'ah idhafiyah ni pun sahabat cukup lari. Tak sih. Cukup jaga. Bid'ah idhafiyah ni. Bukan bid'ah hakikiyah tu saja. Bid'ah idhafiyah ni pun dia cukup jaga. Ada pun orang kemudian ni dia bermudah-mudah dalam perkara lagu ni. Kecuali kalau ada khilaf tu, sekurang-kurangnya kita kata macam qunut subuh tu ada juga dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita mengaji hadis ni lah, tengok tak boleh pergi, tak kuat hujah dia. Orang lain seramai-ramai tak kata lagu tu. Tetapi oleh kerana mazhab dia imam ada kata lah gila. Tapi kalau nak kira bagi orang ngaji lah, tak sedap. Paling tinggi kita kata hak tu bid'ah khilaf lah. Bid'ah khilaf. Tetapi kalau hak ni, hak sembahyang duha dengan tetap di masjid ni, ataupun dengan berjemaah di masjid, tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf, memang bid'ah. Semua kata bid'ah, tak ada khilaf. Mazhab mana pun lagu tu. Tapi kalau hak qunut tadi, kita terimalah ada khilaf. Itu pun kerana silap faham. Yang sebenarnya tidak. Sebulan saja Nabi SAW qunut. Lepas pada tu tidak. Jelas dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan begitu. Dan hak itulah yang lebih kuat. Itulah kelebihan orang mengaji.
Dia tahu orang ni lebih kuat, dia tidak kuat. Lepas tu kalau orang nak kata takkan dia lebih tahu. Itu tak perlu dah kejap lagu tu. Tak perlu dah. Dah ada ni orang buat lagu tu. Kalau nak kira ada ni pun ada. Kalau nak kira ada tu sekadar ada tu. Masalah sekarang ni orang mengaji ni dia kaji hadis-hadis tu dari segi sanadnya, dari segi kedudukannya, dari segi gaponya. Memang lebih jelas, lebih kuat ni. Begitulah, wallahu a'lam.